Okay. So, untuk eksperimen 6, plant growth, okay, macam yang kita tengok dalam YouTube tadi, okay, ada dua objektif yang kita nak tengok, di mana yang pertama ini adalah apa yang you buat lah. Okay, sepanjang eksperimen ni bukan buat hari ni terus siap, ataupun sebelum ni kita buat potong-potong terus nampak dan you terus buat lab report. You memang tak boleh buat lagi lab report ni. Okay, dan apa task you untuk hari ni ialah tanam dulu, okay, mung bean ataupun kita panggil dia, okay, kacang hijau. Okay, dan you kena observe dia selama 8 hari. Kenapa 8 hari? Hari ini dikira hari kosong. So for those yang belum ada lagi mung bean, so mungkinlah you akan terpaksa ambil tempoh cuti you nanti untuk lengkapkan projek ni. Okay, sebab kalau ikut you punya data, okay, kalau hari ni adalah hari kosong, hari ke-7 you adalah, hari ke-8 you adalah Isnin minggu depan. Okay, so pada waktu itulah baru you plot. Kalau lambatlah siap you punya eksperimen, tapi saya tak risau sebab minggu depan cuti. So you ada 2 minggu tempoh untuk dapatkan data. Okay, so untuk setiap hari, data saya tak bagi hari ni sebab benda ni memang kena buat sendiri. Okay, you akan kena observe apa jadi pada setiap 15. Okay, madam, saya nak buat 30. Kalau nak buat 30, table data you kena buat 30. Tapi sebenarnya kita request 15. Sebab untuk ukur tahap kepanjangan atau growth dia pada setiap hari, okay, you kena ukur setiap satu. Katalah, you dah letak 15, you kena letak nama dia. Mungkin you letak nama Dodo, Didi, Dudu, Caca, Cici, Cucu, Momo, Mimi, Mumu. You tulis kacang yang keberapa, sampai 15. Ataupun yang senang kalau saya ikut nombor lah, kacang 1, kacang 2, kita tahu dia yang mana. Jangan you macam tabur je, macam tanam dekat tanah. Tak boleh. You have to arrange supaya you boleh monitor. Ini anak saya nombor 1, nombor 2, nombor 3, atau nak bagi nama pun tak ada masalah. Okay, sebab after you calculate the length ataupun dia punya height lah. Kalau dia berdiri, dia height lah kan sebenarnya. Tapi kita kira kepanjangan yang tumbuh tu, untuk setiap satu kita akan cari mean. Dan data yang you measure dan kena plot nanti dalam bentuk graf adalah data mean, bukan data yang 15 tu. So saya akan tunjukkan macam mana cara nak record raw data. Tablenya you buat dalam testpad biasa, tapi jangan hilangkan lah sebab 8 hari kan. Kalau hilang tak ada maaf bagimu. So part untuk observation dan data tu hilanglah markah you semua. Okay, right, so this is our learning outcome. Okay, so sedikit intro. Since bab ini adalah bab yang kita belum belajar, so kalau you nak refer, kat mana kita boleh refer, dia merupakan bab yang terakhir. Okay, bab yang ke-9. Okay, so saya bagilah sikit. Okay, kalau kita belajar berkenaan dengan growth. Growth ni anak-anak, dia adalah satu pertambahan dari segi saiz. Tapi ada dua karakter berkenaan dengan growth ni yang you kena tahu. Di mana bila kita bercakap tentang growth, growth ini mestilah something yang irreversible. Apa maksud irreversible? Bila dia dah bertambah saiz atau bertambah kepanjangan, bertambah ketinggian, saiz itu tak boleh berkurang. Macam you lah, bila you dah meninggi, you tak boleh balik semula ketinggian you masa baby-baby, masa toddler, masa sebelum you ada ketinggian yang sekarang. So, ketinggian kita dalam human dikira growth. Tapi, sekiranya dia merupakan satu parameter yang boleh diukur, tapi dia reversible. Okay, contoh berat. Berat human lah, kalau human berat. Okay, contoh berat saya 2 bulan lepas is 65. Due to saya diet, okay, tiba-tiba saya boleh kurus. Jadi berat saya tinggal 60 je. Okay, tapi bulan depan tak diet, berat saya naik balik. So since dia boleh reverse, okay, ke depan balik, that cannot be considered as growth kalau in human. Tapi ada setengah tumbuhan kita masih gunakan mass, okay, as the parameter to measure the growth sebab kita tak ada cara lain.
Okey, tapi untuk yang kita akan guna pada hari ini, kita akan tanam biji kacang tapi kita tak tanam dalam tanah, okey? So we are doing the home experiment in which you are going to grow the mung bean kacang hijau tu dalam container. So medium yang kita gantikan tanah adalah tisu ni lah. Dan you kena lembapkan lah tisu ni. Dan selalu water dia, tak boleh lah hari ni je you water, you expect sampai hari ke-7 nanti cukup air tu. Every day you kena water supaya medium ni sentiasa ada air dan air tu boleh diserap oleh akar yang akan tumbuh nanti. Pada peringkat awal dia tak ada akar, air tu penting untuk pecahkan dia punya dormancy tu. Dia akan serap, kandungan asid akan berkurang dalam bean ni dan dia akan start tumbuh. Alright. So in order untuk dia grow, okay, so sebenarnya proses grow ni tak kira lah dekat batang ke, pucuk ke, akar, dekat human ke. Okay, macam kita, kalau kita human, we are growing daripada a cell. Okay, selepas fertilization berlaku, okay, kita grow dari a cell yang kita panggil sebagai zygote. Tapi dalam rahim ibu kita, dalam masa sebulan, okay, a cell ini akan jadi numerous number of cell yang berada dalam bentuk segumpal daging. Kan? Yang akhirnya akan embedded dekat rahim ibu. Okay, yang ni kita panggil morula. Okay, and then jadilah pula bentuk yang belum sempurna lagi, tapi kepala develop dulu. Okay, sampailah akhirnya menjadi baby yang comel bila dah dilahirkan. Okay, right. So proses ini dalam human ataupun dalam plant, okay, actually melibatkan 3 stage yang basic, in which pada peringkat awal daripada satu sel, okay, dia akan kena undergo cell division. Maknanya cell division ini akan berlaku repeatedly. Okay, untuk menghasilkan macam ni lah. Contoh dari satu sel nak jadi katalah 100 sel. So maknanya mitosis berlaku berapa banyak kali? Banyak kali lah, repeatedly. Okay, and then daripada the same cell, okay, sebelum boleh membentuk ada struktur tangan, mata, kepala dan sebagainya, okay, sel itu kena enlarge. Setiap satu sel itu kena tambah cytoplasm dia, kena tambah nucleus size dia untuk bersedia menjalankan step yang ketiga, iaitu cell differentiation. Okay, kita dah belajar dalam plan hari tu berkenaan cell differentiation ini. Okay, differentiation atau specialization di mana kita kata daripada sel-sel ni tadi dia akan apa? Siapa ingat? Form apa? Untuk perform apa? Siapa ingat? Apa tujuan sel tadi undergo differentiation? Dia nak form specific function tu yang dia perform. Okay, tapi dia form apa dulu? Dia bentuk structure. Okay, dia akan form specific structure dan dia akan untuk perform specific function lah. Contoh daripada dalam bentuk macam manalah ada jantung ke, manalah ada kidney. Okay, so from this cell finalize, okay, katalah dia duduk di bahagian pinggang, dia akan develop menjadi kidney. Kalau kat bahagian dada mungkin jadi lung, mungkin jadi heart. Okay, di mana setiap satu organ ini akan perform specific function kepada benda hidup. Sama dengan plant. Okay, daripada bila dia grow, ada part yang akan jadi root. Okay, yang you akan ukur hypocotyl ni tau. Root ni saya tak minta you ukur lah. Hypocotyl ni, dia macam batang dia ni lah. Okay, epicotyl kita tak ukur juga. Okay, epicotyl ialah bahagian daun ni lah yang nanti akan jadi bahagian pokok atas. So memang yang ketara adalah bahagian hypocotyl ni, ataupun kita nampak macam stem lah. Kalau toge tu yang putih tu. Okay, yang akar dia kita tak consider. Kalau ikut you kena kira. Okay, tapi kita tak pilih tu lah. Alright, so 3 proses ini penting untuk you ulas balik nanti.
Alright. Then growth. Okay, kalau kita nak ukur growth ni, ada banyak parameter yang kita boleh guna. Tapi syarat dia yang tadi. Okay, bila kita pilih parameter itu untuk sesetengah tumbuhan, you kena pastikan parameter itu adalah parameter yang irreversible. Okay, maknanya dia bertambah saiz dan dia tak boleh mengecil balik ke atau sebagainya. So, it can be length, it can be height, it can be mass. Okay, tapi mass ini yang accurate kalau you tengok dalam nota you dia sebut adalah dry mass. Di mana untuk dapat berat yang accurate, kita akan guna organism tu, kita kena keringkan semua air dalam badan dia baru timbang. Kalau masih ada air dalam badan macam kita sekarang ni, kalau hari-hari you pergi naik atas weighing scale, itu dikira dry mass ke? Tak itu dikira wet mass. Bukan sebab kita ni basah, okay, atau lepas mandi ke baru kira wet mass, tak. Tapi dalam badan kita masih ada air. Kalau nak accurate, macam Madam pernah buat di Makmal dulu, kita buat tentang the growth of burung puyuh. So sebenarnya dalam sampel kita ada katalah 300 burung puyuh yang group saya kena handle, belilah. Okay. So untuk measure growth dia day by day tu, lepas dia menetas, okay, kita kena kill a few sebab kita nak dapat accurate berapa grow dia pada hari tu. Kat situ ada unethical sikit lah berkenaan dengan dry mass ni, sebab to dapat to get the accurate dry mass, you have to maknanya keringkan air dia. Contoh kita orang akan masukkan dalam oven lah masa tu. Keringkan baru kita timbang. Tapi accurate. Tapi ada kelemahan lah sebab you do need to kill that organism. Okay. Alright. Dan ada juga setengah benda, contohnya daun ke, untuk measure growth dia from time to time. So we are measuring the surface area ataupun volume. Tapi semua parameter ini kenalah dikadarkan dengan masa. Okey, ada juga setengah organism, ya Allah, time ni lah dia nak. Korang dengar ke bising yang kat luar tu? Bunyi mesin tu. Dengar Oh, ya ke? Okey. Kat sini bising sangat sebab kat luar tu ada orang dia macam sapu sampah menggunakan mesin tu yang dia tembak guna angin tu. Okay, so sangat bising. Jadi saya cakap, ya Allah, terganggulah korang. Pening saya. Okay. So, semuanya kena diperkadarkan dengan masa. Cuma masa ni dia akan kena relevan dengan organism lah. Contoh, kalau you tengah measure the growth of bacteria, you tak bolehlah kata masanya dalam tempoh setahun. Bakteria ni dalam satu hari pun dia dah boleh tambah, tapi dia bukan tambah length, bukan tambah height, dia tambah number. Bilangan individu tu dikira growth of bacteria. Okay, tapi kalau pokok kacang yang kita nak tanam, so time dia ni tak bolehlah setahun-setahun juga. Kita akan kira dalam bentuk day. Tapi kalau macam pokok durian, mungkin kita akan pakai year. Okay. Kalau bakteria tadi mungkin kita pakai hour. Okay, so time ni dia akan variety ikut jenis organism dan ikut pola dia growth. Takkanlah you nak measure pokok durian kan yang dah grow bertahun-tahun kan. Okay, dari tanam biji tu, you ukur dia hari-hari. Tak logik. Okay, sebab grow dia tu kan dia perennial plant. Dia kalau kita biasa kalau yang tu kita ukur diameter dia. Kalau pokok yang dah berkayu lah. So tak logik. Alright. So dia kena memilih benda yang sesuai. So bila kita dah dapat data sama ada length, dia salah satu je. Okay, height ke apa ke yang sesuai dengan plant yang kita nak ukur growth dia, kita kena plot. Itu yang nanti kalau you punya grow parameter adalah height of plant, okay, melawan masa. Dan ukuran you untuk height of plant you, okay, sebab logiknya pokok ni tak adalah akan tumbuh tinggi daripada kita kan. Okay, ni bukan giant bean sprout kan. Okay, so kita akan grow parameter kita ni adalah height. Dan kita akan guna unit, kalau cm sebab awal-awal tu susah tau. Sebab awal-awal tu je sikit je. So, you kena guna unit milimeter. Tahu kan? Milimeter. 1 cm sama dengan berapa milimeter? Jangan tak tahu pula. 10 milimeter.
Okey. So mungkin yang baru tumbuh sikit tu adalah 1 mm. So kalau mm ni lagi sesuai lah untuk pokok kacang ni. Okey, dan time kita adalah day. Day ni dia akan bermula dengan day kosong. So lepas tu you kena buatlah day 1, day 2, day 3, day 4 dan akhir sekali adalah day 7. Sekejap lagi saya ajar lah. Dia memang kena sampai day 7 Okay. So bila you dah masukkan data, katalah 1 berapa? Okay, you akan plot lah X. Dan kita akan plot berdasarkan walaupun you ada 15 anak kacang, you ukur 15, you bahagi untuk dapatkan min. So yang you plot nanti adalah min ketinggian dia mengikut hari. Okay. Then bila dah dapat 8 plotting area, biasanya dekat kosong ni kita akan mula dengan pangkah dekat sini lah, sebab tak tumbuh lagi kan. Hari ni hari kosong. Okay. So hari 1 mungkin ada yang dah tumbuh, ada yang tak tumbuh. So kita akan perkadarkan dengan dia punya bilangan yang tumbuh tu lah. Katalah 15, kita tak bahagikan 15. Contoh pada hari pertama ni sepatutnya semua dah tumbuh, tapi hanya 10 je yang tumbuh. So you ukur 10-10 dan perkan dengan 10. Kalau hari 12 tu ada yang baru tumbuh lagi, 15-15 dah tumbuh, ukur 15-15 baru perkan dengan 15 untuk dapat min yang you akan plot dalam graf you. Okay, data is personal data. Tak ada, madam tak ada provide data. So bila you plot, okay, expected data yang kita dapat ialah bentuk graf untuk plant, especially plant yang grow dalam satu cycle macam toge ni, okay, bean sprout ni adalah bentuk S. Dan bentuk S ini kita panggil sebagai sigmoid curve. Okay, nama curve ini adalah sigmoid. Okay, dia adalah typical growth pattern untuk many organism. Kebanyakannya awal-awal masa nak grow dia slow. Inilah yang fasa yang pertama yang kita sebut sebagai lag. Kalau you tengok kecerunan dia rendah je, sebab kat sini dia akan berlaku slow growth. Okay, and then bila semua faktor dah stabil, dia dah boleh adapt dan sebagainya, biasanya plant ataupun organism akan grow secara laju. Okay, fasa dia grow secara laju ni, kalau you tengok kecerunan dia lebih tinggi berkadar dengan masa. Okay, ini dipanggil sebagai log phase. Okay, tapi bila dia dah near to maturity ataupun dalam keadaan ada faktor-faktor yang mempengaruhi, contohnya nutrien dah tak cukup ke, space dah tak cukup ke, okay, so faktor ini akan menyebabkan berlaku fasa yang ketiga dipanggil sebagai decelerating. Tadi laju, sekarang dia slow balik. Nampak kecerunan dia pun rendah, okay, tapi dia belum stop. Tapi apabila growth itu sama je untuk certain period of time, kita kata dia dah capai satu phase yang kita panggil sebagai stationary. Okay, kalau macam kita sekarang yang dah tak grow lagi kan, ketinggian kita dah static, macam madam daripada umur 18 dah tak tinggi-tinggi dah. So kita kira pada waktu itu number of cell death is equal to number of cell growth. Maknanya bilangan sel yang bertambah dalam badan saya adalah sel yang nak replace yang mati-mati, sel yang mati je. Dia bukan bertujuan untuk grow. So kita punya akan sampai pada satu flat area yang kita panggil sebagai stationary phase. So ni lah sikit nak kena ajar dulu, sebab you tak belajar lagi. Tapi bab ni tak panjang pun, memang ini je. Okay, berkenaan proses yang terlibat, okay, dan juga fasa-fasa. So expected data yang you akan dapat, graf you nanti akan bentuk begini. Kalau tiba-tiba data you, graf you macam ni, sampai ke sudah, sampai hari ke-7 masih meninggi lagi, mesti ada some error there. Okay, sebab dalam limited medium ni dia takkan boleh jadi sangat besar lah, sebab kita just provide dia dengan air. Okay, so kat sini kejap. Sebenarnya benda ni ada kat mana? Ada dalam nota you all, sebab nanti dalam bahagian discussion you kena cerita pasal benda ni hampir 9 markah tak silap madam. Apa yang berlaku pada setiap fasa. Okay, so saya tak akan discuss hari ni. You boleh baca sambil-sambil tu you buat. So untuk 4 fasa ini nanti you kena elaborate dalam short paragraph lah. Okay, sambil tulis, sambil tu you baca. So waktu saya bincang naik cuti nanti, berkenaan dengan lab report ni, baru saya macam seolah-olah saya terus ajar lah bab growth ni. Okay, baru kita cerita detail.
Okay, this one saya nak you explore dulu untuk this part. Tapi saya include jugalah dalam guide ni supaya nanti bila saya import, okay, you boleh juga refer. Okay, so now inilah dia gambarannya kalau ditanam dalam tanah. Okay, so gambaran yang you kena buat adalah ala-ala macam ni lah. Tapi tak adalah you growkan ramai-ramai macam ni. Okay, so nak perkenalkan beberapa fasa dalam seed ini, di mana yang pertama inilah seed yang masih seed ni. Jangan guna banyak sangat lebih nanti boleh buat bubur kacang petang ni. Okay, so ambil dalam 20 biji sahaja. Okay, so bila seed ini berjaya absorb air yang ada daripada tisu yang you bekalkan, sebab tu madam kata the amount of water must be enough. Nampak madam dah letak dah. Walaupun ni nampak satu bekas dah madam letak sekarang ni. Madam sedia dah ni bahan-bahan ni. Nak buat eksperimen sekejap lagi. Okay, so with the equal pula, with the adequate amount of water, kalau air tu cukup, dia akan diserap. Dan kalau kita tengok cengkerang, pesta, kulit yang kita kata diperbuat daripada sclerenchyma dulu tu kan, warna hijau tu akan pecah. Itu petanda yang baik ke arah dia nak tumbuh. Tapi biasa day one dia tak pecah sepenuhnya, dia tak tertanggal lagi. Kadang-kadang kita jangan usik pun, kita biar je lah. So kita tengok. Dan biasanya kalau exposure of cahaya you tu equal, pokok kacang you akan naik dengan cantik secara tegak. Boleh jadi tegak. Tapi kalau dia macam sipi-sipi je, dia mungkin akan tumbuh ke arah cahaya tu. So letaklah di tempat yang okey. Jangan letak kat dalam tempat gelap. Kita tak letak ada faktor gelap-gelap ni semua Okay, next. Ini barang-barang yang you mungkin perlukan. Apa tujuan benang? You all ada benang tak tu? Benang ni, madam sekarang ni yang madam ada besar. Dia sebenarnya tujuan benang ni, anak-anak, kalau you tengok lah. Bila struktur tu macam bengkok-bengkok, so you akan ukur dia, lalukan dekat kepanjangan dia. Dan baru you ukur dekat pembaris you. Ukur kat pembaris berapa untuk pokok satu. So you tak perlu cabut dia. Janganlah cabut. Kalau you cabut, sebab nanti dia akan ada akar. So you kena sebab tu kena ada jarak antara pokok kacang you. Supaya senang you nak measure. So guna this one ialah untuk ukur. Sebab kalau you guna pembaris, kalau dia berlekuk-lekuk kan, macam mana you nak macam kiri kanan? So susah. So that's why you do need the thread, ruler. Botol mineral ni kalau you dah ada container tak perlu. Dan graph paper ini adalah untuk lab report. Dalam lab report nanti memang kena ada graph paper. Untuk plot graph mesti guna accurate scale. Tak boleh lah you buat graphnya tu kecil je. Tak boleh. Dia mesti maximizekan dia size. Kejap lagi saya tunjuk apa yang perlu ada dekat graph. Alright. So ini adalah method of experiment. Kalau you tengok kat sini, dia kata place the cotton wool atau filter paper into the plastic container. Pour adequate water into the container. So maknanya bila you dah sediakan bekas, you kena basahkan. Mak nak duduk kat mana ni? Mak duduk sini lah. Mak besarkan diri mak sikit. Sekejap ya. So ini bekas madam. So madam akan tuangkan air. Jangan sampai dia bertakung pula, bagi dia serap. Kalau ni biasa orang letak sikit-sikit. Saya memang sebenarnya saya nak buat dia tebal sikit. Sebab tu saya letak macam basah. So, ini dia. Saya punya ni, kalau you tengok, dia tidak sangat berair tapi dia dah basah. So, bila you dah start settle beberapa step itu, apa yang you require untuk buat ialah, you ambil lah anak-anak kacang you ni, sikit je dalam 15 biji. You kena pour water. Biarkan dia direndam sekejap.
Okay. So rendam sekejap. Nampak tak? Kalau you tengok ni ada yang terapung. Okay, yang terapung ni confirm rosak. So kita boleh buang. Okay, dan pastikanlah cukuplah kacang you ni yang you rendam. Okay, so sementara ni rendam sekejap. Sekejap lagi baru kita masukkan, bagi dia terendam sekejap. Okay, so kita hanya perlu pilih 15 mung bean yang sihat dan susun dekat atas cotton wool. Okay, ataupun tisu ataupun medium yang kita dah basahkan tadi. Okay, so macam ni lah. Macam mana nak susun? Okay, susun lah. Kalau madam tak adalah forceps-forcepsnya Okay, kalau you kejap lagi you boleh buat, pastikan dia, kalau yang tepi tu jangan terlalu tepi, nanti susah. Ataupun permukaan tu you kena bagi dia betul-betul rata. Okay, apa madam buat ni kan? Tada! Lebih kurang macam tu, ada jarak-jarak dia. So, dah siap dah eksperimen hari ni. Tu je lah nak kena buatnya. Cumanya kerjanya ni berterusan. Because of observe what happened to the mung bean for 8 days. 8 days ya. Terlupa satu hari apa jadi, habis data kau. Kau nak dapat data kat mana? Okay. Dan water them daily. Kalau you ada spray tu lagi bagus. Kalau tak, you basahkan. Okay, rinjis-rinjis air. Bagi memang medium ni sentiasa berair. Tapi bukannya ada tumpah-tumpah, tak ada. Dia macam nampak lembab. Itu yang penting. Letak kat tempat yang ada cahaya. Okay, so kalau you tengok kat sini, dia kata observation akan include length of the root, height of the plant dan length of the leaf. Okay, so out of 3 ni, okay, kelas madam, jangan compare dengan kelas orang lain pula kalau siapa meniru lah report orang lain tu, sebab Madam Kiss memang suka ubah. Sebab saya, suka hati saya lah kan. Okay, saya just nak height of plant. So, table you nanti, you takkan ada 3 curve. You ada 1 je curve. Saya nak mean height of plant, di mana height ini merujuk kepada hypocotyl yang tumbuh tu. So, start dia grow, yang menjadi badan toge tu, bukan yang tumbuh daun yang lepas daripada dia punya cotyledon tu, tak. Yang sepanjang itu untuk 15 kacang you. So kalau you tengok ni kan, nampak bila dia tanam rapat-rapat sangat, apa jadi? Satu je yang tumbuh. Okay, kita nak 15 tu grow supaya kita dapat data untuk 8 data ni lah. Dan nampak mean of height ini adalah dalam mm. So bila dah dapat nanti at the end, selepas hari ke-8, you kena plot graph. Dan inilah result you. So result you adalah table ini. Table 6.1 ni result 7 markah. Okay, ni je. Buat day 1 0 sampai 7 ini. Mean of height berapa dalam mm tu. Okay, tapi you nak dapatkan setiap satu data, dia adalah hasil tambah 15 anak kacang you ni punya height. Bahagi dengan 15. Kalau 15 tumbuh lah. Katalah hari 1, 10 je tumbuh. Berapa height 10 tu? Bahagi dengan 10 dulu. Dapatlah height untuk day 1. Day kosong ni memang kosong. Okay, sebab tak tumbuh apa-apa lagi. Dan kalau boleh, waktu you measure tu, tak kira lah bila. Kalau saya biasa petang lah. Waktu bila yang you memang biasanya paling free untuk measure. Contoh, katalah you tanam sekarang kan, habis lab ni kan dalam pukul 10. Pada setiap hari, you pukul 10 sampai 10.30 tu kan, you free kan gap. Kalau you nak pilih waktu tu, standardize kan. Supaya you pun tak lupa. Dan saling remind kawan-kawan. Dah ukur belum anak hari ni? Dah mandikan anak belum? Supaya semua orang boleh dapat data. Simple je. Alright. So, ini yang saya nak minta you buat. Okay, ni tak adalah kita sampai di... Tak ada. Okay, kita sampai di 7 je.
patutnya dia siap ada daun Masa saya tanam tahun lepas memang ada daun. So apa you kena buat? You buatlah dekat testpad dulu. Table tadi tu yang data biasa je. So you buat day ni day 0 sampai day 7. Seed ni you kena buat 15 kotak ke bawah. So setiap hari you ukur yang ni berapa 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 mana yang tumbuh, mana tak tumbuh. So you track record 15 darab 8 tu. Okay, dari situ nanti baru you kira min dia. Okay, min bagi setiap hari baru masukkan dalam table yang tadi. Yang tu jelas ke tidak? Boleh faham tak yang tu? Boleh? Alright. So ini raw data lah, sebab tu saya kata yang ni obtain your data, raw data. Yang ni buat kat testpad biasa. Yang penting jangan hilang lah, tak pun kat buku ke apa. Janganlah data tu dah buat pula letak atas meja. Yang ada adik kecil pula kejap lagi karang. Adik kecil buat apa? Adik kecil pun buatlah kapal terbang kertas. Selesai. Okay. Ataupun you record secara digital lagi bijak. Okay, buatlah kat mana-mana dekat. Kalau saya suka pakai Google Keep. Okay, di mana dia boleh sync dengan phone. Dia boleh sync juga dengan kita punya PC dekat dalam Google Drive kita ni lah. So best. Senang. Kat mana you pergi pun kalau you tulis nota kat situ barang nak beli ke apa ke semua ada. Okay. So, whenever you get the data, okay, dekat bahagian observation result you tu, yang pertama tadi mana kata table tadi lah. Table ni yang saya dah modified, kelas lain mungkin tak modified. Saya nak you height of plant saja. Okay, table ni bila penuh data ni you akan dapat 7 markah. Kenapa 7? Madam ada 8 kotak, hari kosong saya tak bagi markah. Okay, kalau saya tak ada data madam, part ni kau dapat kosong. Okay, then untuk part plotting graph, data tadi you akan plot lah. Ini contoh. Height of plant dalam kita tak tulislah growth parameter sebab kita dah pilih dah parameter apa yang kita nak guna untuk eksperimen kita. Okay, so height of plant dalam so biasa kan bila buat graph mesti ada unit dia dalam apa, dan time dalam day. Dan ada satu lagi yang you kena include adalah title of graph. Allah, apa hal pula madam pakai ni? Okay, apa title of this graph? Biasa you buat title macam mana anak-anak? Saya buat title. Title untuk graf macam mana? Apa versus apa? Y versus X. Tahu kan? X is Y mana, X mana. Tu cikgu fizik dah tolong ajar dah tu rasanya. Okay. So, maknanya kita punya graf ini kita boleh namakan macam the growth, okay. Graph height of plant. Okay, versus ke? Versus tu apa? Kalau dalam tajuk? Against. Very good. Okay, against apa? Time. Okay, so title mesti ada bahagian atas. Madam tak ada ruang Okay, you kena tulis title. Okay, axis mesti ada 2 axis di mana kita wajiblah memang kena ada Y axis. Okay, dan juga X axis. Okay, dan X dan Y axis ni of course mesti ada correct and suitable scale. So sebelum you plot graph, you akan tengok data you tu. Okay, sebab kita nak maximizekan penggunaan kertas graf kita tu. Kita tak naklah coet je tiba-tiba data you memang semua sikit je. You buat skala sampai 20 So you tengok pada hari yang ke-8 berapa. Berapa skill yang sesuai. Kalau senggat dia senggat 2 je ke atau 5 ke yang bersesuaian. Okay, tapi untuk day ni memang mandatory lah, ada 8 lah, start dengan kosong di mana di bucu ini. Okay, then let's say we are plotting data. Okay, plotting data ni saya akan tengok untuk bagi markah. Biasanya untuk eksperimen ini kita akan tengok plotting. Kalau kosong-kosong lah you plot. Satu ni, let's say lah satu ni ketinggian dia 1 point something. Betul tak? Kat sini mungkin macam ni. Yang ni mungkin dia dah tinggi sikit. Yang ni tinggi sikit. Let's say 5. Start kat sini mungkin dia static ke. Okay, so plotting ni kita akan tengok dulu. Cukup tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan kita akan check based on table. Okay, and then dalam graph biology kita tak balancekan titik.
Okay, so kita akan sambungkan semua titik ini secara smooth. Okay, pastikan dia merentas semua titik tengah yang you plot. Let's say like this. Okay, so macam ni lah. So hopefully data yang kita dapat tadi melambangkan graf yang sepatutnya kita maksudkan, iaitu graf sigmoid. Okay, so ni ala-ala sigmoid lah ni. So pasal ni kalau kita boleh ni yang tapi you tak perlu labelkan macam ni lah. Data you tu macam ni madam nak tunjuk je. Nampak tak? Fasa awal ini yang kita kira sebagai lag phase tadi. Fasa yang cerun ni, okay, sampai day 4 ni kan. Ini yang kita boleh consider sebagai log phase. Tapi kalau kita tengok antara hari 4 ke 5, tiba-tiba dia macam slow balik. So mungkin ini yang kita kira sebagai fasa seterusnya yang kita panggil sebagai decelerating. Okay, data ni tak ada betul salah. Dia depend pada data you. Okay. Dan pada waktu ini yang dah static. Dan penerangan dia itu yang madam nak suruh you baca sambil you tulis untuk part discussion dekat dalam nota kita ada. Tadi dalam slide tadi pun ada. Nak melambangkan, nak comparekan. Maknanya kita sebenarnya untuk part discussion kita nak elaborate balik dapatan data kita ni. Okay. Dan okay, so untuk part discussion, nampak tak? Kali ni part discussion. Observation tadi 12 markah tau sebenarnya. Plotting graph ni 5 markah. Table tadi, madam tak buat table ni 12, tak apa. Okay, yang penting ada table, ada graph. Okay, so maknanya untuk you punya test pad, you akan tulis tajuk, learning outcome. Okay, terus buat result lah kali ni. Bila data, dia tak observation, kita tulis result, lukis table 6.1 tadi. Okay, and then you kata refer graph. Graph nanti you lampirkan kertas graph. Bawah tu kalau ada ruang terus sambung discussion. Tak ada masalah. You kali ni tak pakai kertas A4, okay? Tak perlu kertas A4. Alright. So ini antara perkara yang you perlu discuss dalam you punya bahagian discussion 14 markah. Okay, pembahagian markah dia ialah untuk paragraf pertama. Jangan salin soalan ni. You ulas. Okay, based on the graph drawn. Okay, daripada graf you tu, apa nama shape? So, you katalah, the plant growth show from experiment ini adalah bentuk apa? Okay, so state the x-axis and y-axis for the graph. Di mana dia adalah paksi y adalah apa dan paksi x adalah apa. Okay, dalam unit apa-apa. Okay, one paragraph. That are going to give you 3 marks. Okay, and then, explain why the shape of the graph based on form and pace. Ini yang 9 markah madam kata tu. So, you akan kena cakap lah. Okay, dalam graph, okay, pada hari berapa berdasarkan graph you. Okay, merupakan lag phase. Penerangan dia you boleh ambil. Kenapa agak-agak dia slow? Okay, macam contoh, biasa kita akan ambil. Mana dia? Okay, apa yang penting ialah kita akan tengok sama ada slow growth ke, rapid growth ke dan reason. Mesti macam tu. Cuma biasanya dekat fakta-fakta dekat macam contoh apa sebab apa organism well adapted, sufficient. So biasanya dekat log ni dia lebih sikit markah lah. Kalau ada 4 biasanya laju ke perlahan tu 1 markah, explanation 1 markah. Tapi nak selamat, you letaklah 2 point reason bagi setiap satu, insyaAllah you akan dapat markah penuh. Okay, untuk that part. Okay, dan next, you perlu nyatakan 2 precaution to be taken for the success of this experiment. Salah satu daripadanya madam dah sebut tadi. Apa dia? Apa satu precaution yang kita nak ambil untuk mengelakkan kita tanam tapi tak tumbuh? Apa dia? So tulislah dalam lab report. Okay, kita akan soak the mung bean in water, dan kita hanya akan pilih yang sing. Dekat dalam video tadi pun, video yang demonstration tu pun dia ada cakap itu satu. Cari satu lagi precaution step, okay, untuk success of experiment. Contoh, you boleh kata apa? Pasal cara nak ukur, you tak boleh directly use ruler. Kena pakai untuk dapat accurate reading, kena pakai benang. Sebab the shape of hypocotyl is not straight. Mungkin macam tu lah. Ataupun carilah, try lah. Saya open for discussion lah. Apa contoh precaution, sebab kadang jawapan-jawapan you menarik juga, tapi tak best sebab you akan PM saya kemudian.
Cakaplah waktu kelas supaya kawan-kawan yang lain pun boleh dengar juga. So kalau you PM saya respon kat you je lah yang dapat info tu. Okay? Dan untuk bahagian question, okay, question dia 2 markah je kali ni. Dia suruh you nyatakan apa faktor yang mempengaruhi seed germination. Actually dia ada 3 ke 4 faktor lah. Apa dia? Contoh, cuba try cari. Faktor cahaya ke, faktor water ke, faktor apa. Kita senaraikan. 2 jawapan yang betul akan bagi 2 markah dan kita akan buat conclusion. Okay, kali ni conclusion saya bagi. Bukan sebab apa? Sebab kalau kita tengok dia punya learning outcome, okay, agak awkward sikit. Di mana kalau you tengok the first learning outcome, dia nak observe the record and record the growth of bean. Benda ni adalah benda yang you buat. So takkan you kata data observation have been made. Macam tak sesuai lah. Sebab itu adalah something yang you do as a manipulative skill. So apa 2 benda yang kita boleh conclude berkenaan dengan eksperimen ini? Okay, so saya melihat kepada 2 perkara ini. Okay, di mana yang first, okay, dalam eksperimen ni kita akan measure the height of plant. Okay, so dalam nak relate dengan tajuk growth, macam mana kita kata height of plant itu membuktikan growth? So kita kata height of plant body or organ increase as the number of day increase. Yang tu kita boleh tengok berdasarkan graf kita. Itu yang kita conclude untuk membuktikan growth dan pertambahan size. Okay, dan the growth curve appear dalam bentuk sigmoid. Itu pun berdasarkan data kita, di mana dia menunjukkan, alamak, sekejap, ni bukan lag, alamak, sekejap. Okay, log, ini conclusion lah, tapi penerangan dia you dah cerita dah dekat dalam part discussion. Okay, so itulah dia eksperimen kita pada hari ini. Sekejap, saya nak